Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Rahim. Nombor metrik 260431. Pada hari ini saya akan membentangkan satu subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan berkenaan dengan tajuk SDG 6 Air Bersih dan Sanitasi. Okey, untuk pengenalan, berdasarkan pada data 2017, Malaysia mengekstrak 18.375 bilion liter air mentah sehari untuk bekalan air terawat sahaja, di mana kira-kira 60% digunakan dalam isi rumah kita. Bagaimanapun, isu air masih menjadi masalah besar di Malaysia. Pencemaran sungai, keselamatan air minuman dan gangguan air adalah beberapa isu yang berkaitan di Malaysia. Ahli hidrologi telah memberi amaran bahawa Malaysia akan menghadapi krisis air menjelang 2025. Oleh itu, isu ketidakmampanan sumber air adalah sangat kritikal dan mesti diatasi untuk memastikan kelestarian air sumber air kita. Okey, secara umumnya terdapat pelbagai sumber pencemaran air, iaitu dalam keperluan domestik dan pembentukan industri, efluen dari ladang ternakan, pembuatan dan industri asas tani, pepejal terampai, daripada pelemongan, perumahan dan pembinaan jalan, pembalakan, pembukaan hutan dan logam berat dari kilang. Ini amat membimbangkan kerana sungai merupakan sumber utama bekalan air kepada negara. Okey, merujuk kepada Earth Trends Country Profile 2023, kurang 1% daripada sumber air yang ada digunakan untuk membekalkan minum, di mana bekalan air diagihkan dan dirawat kepada pengguna sebagai air pipe. Ketidakmampanan pengurusan sumber air di Malaysia. Satu ialah penekanan terlalu dalam pengurusan bekalan air, peranan institusi, kadar pembazaran air yang tinggi, penswastaan sektor air. Yang kelima, kadar air tidak berhasil NWA yang tinggi. Yang keenam, penswastaan sektor air, kemusnahan kemerosakan tadahan air, perundangan, kadar harga air rendah, pencemaran air. Yang terakhir, penggunaan air pertanian yang tidak cekap. Seterusnya, sisa kumbahan dan domestik Malaysia. Nitrogen ammoniacal NH3N ialah ukuran untuk jumlah amonia, bahan pencemar toksik yang sering ditemui dalam larut, resapan tapak perpustakaan dan dalam bahan buangan seperti kumbahan, baja cecair dan produk sisa organik cecair yang lain. Banyak sungai tercemar kerana masyarakat tidak ambil peduli terhadap sikap yang membawa kepada pembuangan sampah atau industri melulu tanpa merawat pembuangan sampah. Tahap NH3N, pencemaran di sungai yang tinggi menjadi punca banyak penutupan loji rawatan air di Malaysia, menyebabkan beribu-ribu isi rumah dan perniagaan tanpa bekalan air. Menurut laporan Persatuan Air Malaysia, 49.5% daripada semua masalah bekalan air di Malaysia dilaporkan di Selangor, manakala pada tahun 2022 bilangan meningkat kepada 62.4% melemel 2022. Okey, seterusnya masalah air di Malaysia. Pulau Pinang menghadapi masalah pencemaran air yang teruk baik di pulau maupun darat. Laut di Teluk Bahang dikatakan tercemar oleh logam berat, manakala di Nibong tebal, air di muara sungai tengah berwarna hitam. Pencemaran Sungai Semenyih dan Sungai Selangor telah mengakibatkan gangguan bekalan kepada ratusan ribu isi rumah selama beberapa hari yang telah menyebabkan kesukaran yang ketara. Semua jenis aktiviti ekonomi turut terjejas. Seterusnya, penyakit berjangkit seperti demam kapialu dan taun boleh dijangkiti dengan meminum air yang tercemar. Kesan pencemaran air terhadap kesihatan dipanggil pencemaran air mikrob. Jantung dan buah pinggang manusia mungkin teruk terjejas jika mereka kerap minum air yang tercemar. Okey, oleh itu tiada siapa yang harus ketinggalan dalam usaha menjaga kesejahteraan dan keselamatan sungai kita. Okey, seterusnya langkah penambahbaikan. Yang pertama, undang-undang kualiti air semasa perlu diperkukuh dan penguatkuasaan dilaksanakan. Kualiti loji rawatan air dipertingkat dan dipatuhi.
Yang ketiga, rekaan saluran paip keluli lingkaran untuk rawatan air dan kumbahan, saluran paip air anti karat dan lebih kondusif berbanding menggunakan PVC yang mudah pecah. Pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan tadahan air. Yang kelima, banyak peruntukan disediakan untuk lebih ramai penguatkuasa yang memantau industri yang terlibat dengan pembuangan toksik dan bahan pembuangan kimia ke longkang dan terus ke sungai. Yang keenam, seminar latihan dan bengkel di mana penguatkuasa dan masyarakat boleh belajar bersama secara pengalaman di lapangan untuk memahami isu-isu ini dan bagaimana untuk menguruskannya secara berkesan dan kolektif. Contoh, kempen kesedaran alam sekitar. Okey, kesimpulan untuk tajuk ini, pengurusan yang tidak berkesan, kebocoran, pembaziran, penswastaan yang tidak berkesan, sikap acuh tak acuh awam dan punca lain adalah masalah utama air. Menurut Chan pada 2004, semua pihak harus bekerjasama dalam memastikan sumber air dieksploitasi secara mampan dengan cara yang terbaik tanpa membahayakan alam sekitar agar generasi akan datang mempunyai air bersih yang mencukupi. Jika langkah proaktif ini dilaksanakan, ia akan menyumbang ke arah pendekatan holistik sistem pengurusan air dalam negara. Sekian daripada saya, Muhammad Ali bin Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.